Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu bersama dalam rancangan ataupun program Generasi Al-Quran Surau Taman Jayawijaya. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Mazlan bin Wancik yang saya rasa dah join perjumpaan kita pada malam ni. Jadi selamat datang dan terima kasih kepada Ustaz yang sudi untuk bersama-sama dengan kami untuk kita meneruskan program ni. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk siri yang ke-25. Siri yang ke-25 program ni, iaitu berarti kita dah 24 malam turut-turut yang lepas. Dari sejak daripada 13 bulan 8 kita jalan program ni, dan hari ini adalah hari yang ke-25 kita menjalankan program ni. Jadi bagi memulakan majlis ni, marilah sama-sama kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan, seperti mana kita nyatakan setiap hari, program ni kita jalankan supaya memberi peluang kepada peserta-peserta yang terlibat untuk sama-sama setiap hari dapat peluang untuk baca Al-Quran bersama dengan tetamu atau guru yang kita jemput, iaitu ustaz-ustaz yang kita jemput pada setiap malam. Kita akan baca bersama-sama ustaz. Walaupun sebenarnya kita baca Al-Quran setiap hari, tetapi sendiri-sendiri mungkin 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tetapi ini adalah peluang untuk kita sama-sama baca dengan Ustaz, insyaAllah. Jadi pada malam ni, Ustaz jemputan kita seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah Ustaz Mazlan bin Wancik, yang merupakan pegawai daripada pejabat agama atau Penjabatan Agama daerah Barat Daya, Pulau Pinang, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudi untuk bersama kita sekali lagi pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah pada malam ni kita akan baca Al-Quran bersama Ustaz. Masih lagi kita hari kedua kita masuk juzuk surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Iaitu kita akan baca pada hari ini muka surat 51 dan muka surat 52. Iaitu ayat daripada surah Ali Imran ayat 10 sampai 22, insyaAllah bersama Ustaz. Seperti mana yang kita buat sebelum ni, kaedah yang kita gunakan, beberapa kali kita buat kaedah seperti mana kaedah bacaan Yasin. Iaitu kita ada kalifah kita yang akan baca dengan suara yang jelas, kuat. Dan yang lain makmum je boleh mengikut je lah daripada rumah masing-masing, daripada kediaman masing-masing. Macam kaedah baca Yasin. Tetapi kalau Ustaz ada kaedah yang lain sendiri, Ustaz boleh bagi tahu dan kami ikut saja, tak ada masalah. Okey, selepas selesai bacaan Al-Quran tu, kita akan minta Ustaz teruskan dengan slot yang kedua, iaitu Kulten, iaitu kuliah 10 minutes. Kita namakan saja 10 minit. Ustaz nak bagi, iaitu kuliah daripada ataupun tazkirah daripada Ustaz yang Ustaz nak sampaikan, tazkirah pendek daripada Ustaz. Selepas selesai tazkirah tersebut, saya akan buka kepada interaksi di antara kita, iaitu tuan-tuan nak bertanya kepada Ustaz ataupun nak bersembang dan sebagainya, kita buka interaksi kepada semua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya serahkan majlis ini kepada Ustaz seperti biasa untuk meneruskan program, seperti biasa kita perlu ingatkan kepada tuan-tuan mengenai adab-adab kita berguru bersama Ustaz supaya dapat keberkatan, ataupun supaya seperti mana sunnah kita belajar dengan guru. Iaitu yang pertama, pastikan tuan-tuan menghadap guru, iaitu dalam konteks kita Google Meet ni, minta tuan-tuan pasang kamera tuan-tuan, on kamera tuan-tuan dan puan sekarang,
supaya kita dapat lihat Ustaz dapat lihat kita, barulah kita rasa kita bersama berjemaah dalam program ni. Kalau tuan-tuan tak pasang kamera, kita tak pasti tuan-tuan ada di depan komputer, depan telefon atau tidak. Jadi kita tak pasti tu. Jadi sebab tu kita minta supaya kita, bila kita nak berniat nak menyertai program ni, kita kalau boleh kita menghadap sama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan pasang speaker tuan-tuan dan puan, jangan off speaker. Kalau off speaker tak dengar. Jadi tuan-tuan pasang speaker supaya semua ahli keluarga dalam rumah tuan-tuan dapat dengar. Dengan itu kita dapat apa yang disampaikan oleh Ustaz, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan ini minta untuk mematikan ataupun mute, senyapkan tuan-tuan punya mikrofon. Off mikrofon tuan-tuan supaya mikrofon kita punya pengkuliah kita saja yang pasang mikrofon dia supaya suara dia dapat kita dengar dengan jelas, supaya suara Ustaz dapat kita dengar dengan jelas. Kalau kita pakai pasang kamera, mikrofon, bunyi bising akan mengganggu perjalanan program. Kita tak dapat dengar apa yang Ustaz sampaikan. Okey. Jadi itu adalah adab yang biasa, sama ada kita buat dalam Google Meet ataupun sama ada kita pergi kuliah di surau, di masjid atau dewan-dewan kuliah, memang kita kena buat macam tu. Jika tidak, majlis tak akan berjalan dengan baik, insya-Allah. Jadi saya pun tak mau memanjangkan masa. Saya nak serahkan kepada Ustaz. Jadi saya dengan hormatnya persilakan Ustaz Mazlan bin Wancik untuk meneruskan program kita. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan bacaan, semua dengar ke suara saya? Dengar tapi slow sikit. Slow? Tak berapa kuat sangat. Dengar tapi tak berapa kuat. Slow no? Boleh tak suara ni? Boleh dengar, memang boleh dengar, insya-Allah. Slow no? Saya tak mau nak lerahan no. Jauh kot Ustaz, jauh daripada mikrofon kot. Sebab tunggu apa lagi? Ya Allah kali. Tunggu apa lagi? Memang nak sekarang. Dengar suara saya? Boleh Ustaz. Okey. InsyaAllah kita baca sama-sama. Itu boleh ikutlah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam program Quran dalam bahasa Arab dia orang panggil apa? Program Jilul Quran. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama, kita berkumpul pada malam ini. Saya ni tak didugalah untuk dijemput. Alhamdulillah, pertama kalinya saya berterima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya. Saya Mazlan bin Wancik. Saya sekarang bertugas di masjid daerah. Bukan pejabat agama daerah, masjid daerah Balik Pulau. Masjid daerah Balik Pulau. Dan saya berasal dekat sangat dengan kawasan tuan-tuan tinggal tu. Alhamdulillah pada hari ini, selama ni saya belum berjumpa, tetapi alhamdulillah direzekikan pada malam ini untuk bersama-sama kita berjumpa. Untuk bersama-sama kita membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Saya pun tak ada benda apa yang nak dikongsikan, tetapi pertama kalinya saya mengucapkan tahniahlah kepada pihak penganjur Taman Jawi Indah. Taman Jawi Indah, cikgu. Taman Jawijaya. Taman Jawijaya. Taman Jawijaya kerana dapat menganjurkan program macam ni. Alhamdulillah saya pun cikgu ada bagi satu link dan saya mengikuti juga program ni. Saya pun tak pernah bagi kuliah-kuliah ni, tetapi dijemput untuk nak membimbing bacaan kita sama-sama untuk kita membaca. Saya mengikutilah macam mana cara dia kan. Tapi saya mengikutilah, alhamdulillah. Semua dah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan iaitu mukjizat Al-Quran. Itulah kita rasa betul pada hari ini, walaupun Nabi SAW tidak pernah kita berjumpa. Hanya kita mendengar kisah-kisahnya. Tetapi bertuahnya kita pada malam ini untuk bersama-sama kita membaca mukjizatnya, iaitu Al-Quranul Karim. Setiap huruf yang dibaca dikurniakan 10 kebaikan kepada kita. Tapi untungnya kita pada malam ini, berapa huruf yang kita baca? Beratus-ratus huruf yang kita sebut pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita bersua melalui maya ini kita dapat membaca, walaupun di kalangan kita ada yang mahir membacanya dan ada juga di kalangan kita ada yang baru untuk belajar, untuk mengenali, untuk membacanya. Tetapi tiap-tiap dua orang tu, dua yang golongan ini diberi ganjaran sama oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebut apa? Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Nabi SAW kata apa? Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir membacanya dan juga mengamalkannya, kelak dia ada tempat di syurga nanti bersama-sama dengan Rasul yang mulia lagi baik. Ini hadis. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak memahir macamnya, tergagap-gagap dan berat lidahnya, belum lancar untuk membacanya. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hadisnya, bagi dia falahu ajran. Falahu ajrani, iaitu dia mendapat dua pahala. Nabi SAW kata apa? Dia mendapat dua pahala. Pahala yang pertama, kesungguhan dia untuk membaca kalam Allah, satu. Yang kedua, mukjizat Nabi SAW. Mukjizat ni benda apa tuan-tuan? Iaitu melemahkan orang-orang kufar, orang-orang kafir
yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Yang mana belum mahir akan mendapat 2 pahala. Tapi siapa yang mahir lagi baguslah. Tapi pada malam ini dengan program ini akan melahirkan golongan-golongan yang mahir Al-Quran. InsyaAllah. Pada mulanya tidak mahir. InsyaAllah bila habis saja siri program Jil Quran ini, orang kata apa, generasi Al-Quran ini, maka lahirlah golongan-golongan yang mahir Al-Quran, yang mana disebut oleh Nabi SAW, dia bersama para rasul pada syurga nanti, di syurga nanti pada hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang malu untuk membaca Al-Quran, tidak perlu malu untuk membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah mukjizat, adalah kalam Allah. Kita ni hamba Allah, kita kena, walaupun kita tak boleh baca, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat membaca. Saya percaya dan yakinlah dengan program-program lagu ni, insya-Allah pada akhir siri sampai 30 juzuk ni, insya-Allah dia akan mahir Al-Quran. Saya ni itulah, merupakan, bukanlah saya kata saya bagus, saya ni guru Quran, mengajar Quran. Pengalaman mengajar Al-Quran. Makcik-makcik saya mengajak golongan warga mas. Pada mulanya, awal-awalnya dia baca Iqra'. Kan? Pada awalnya dia membaca Iqra', tuan-tuan. Ini pengalaman lah saja, mencerita, berkongsi pengalaman. Pada awalnya dia membaca Iqra'. Tetapi bila dia masuk Quran, dia takut. Sebab apa? Kawan-kawan yang lain tu membaca Quran tu dengan lancar. Sedangkan dia baca Quran, dia merangkak-rangkak. Jadi saya ajak dia macam mana? Saya berkongsilah dengan mendapat pelajaran guru bagi maklumat sikit. Okey, kalau kata pelajar macam ni, macam mana kita nak bimbing dia? Sebenarnya kita tuan-tuan dan perempuan, semua boleh baca Quran. Tetapi kena rajin sikit saja. Dengan program ni, saya rasa insya-Allah dia akan melahirkan semua golongan ma'as safaratil kiramil bararah yang disebut oleh Nabi SAW. Dia macam mana tuan-tuan? Baca kalimah per kalimah. Contoh satu. Dulillah, 2. Irabbil, 3. Alamin, 4 kalimah. Bacalah ini. Mula-mula dia macam tu, lama-lama tu kira dia sama naik lah, dia boleh baca dengan lancar insya-Allah. Cara bodoh macam tu lah. Alhamdulillah ramai dah orang kata golongan makcik-makcik ini yang dapat membaca Al-Quran dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak terapkan konsep yang saya ajak ni, bolehlah tuan-tuan kongsikan dengan anak-anak tuan-tuan atau cucu cicit tuan-tuan, insya-Allah. Kan? Lagi pada malam ini juga saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW. Tadi satu dah hadis berkenaan iaitu kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Sama ada permulaan ataupun yang mahir Al-Quran, tetap ada ganjarannya. Yang ni pula saya nak menceritakan tentang itu peringkat-peringkat orang yang membaca Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Saya nak terang dalam ni, saya tak boleh nak bagi tahu macam mana buah utrujah tu. Jadi tuan-tuan dah ni dah pandai dah, boleh search Google. Try type utrujah. Apa dia akan tunjuk image tu, gambar dia lebih kurang macam lemon, tapi sebenarnya bukan lemon. Dia jadi macam halus-halus macam buah markisa. Dia macam mana tuan-tuan? Pasal apa Nabi SAW mengumpamakan
orang yang beriman membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Ya tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya wangi, baik. Wa ta'muha tayyibun, dan rasanya pun sedap. Itu perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran. Ada juga, okey, diteruskan lagi, bagi wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran mathalut tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun. Diumpamakan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran diumpama seperti buah tamar. Buah tamar ni buah kurma lah. Buah kurma lah tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa Nabi SAW umpamakan orang yang beriman, dia tak baca Al-Quran seperti buah tamar. Kerana tuan-tuan, buah tamar tu dia tak bau. Betul tak? Dia tak bau apa? Dia tidak mempunyai bau. Tapi bila kita makan, rasanya enak. Macam-macam jenis buah tamar yang saya percaya tuan-tuan dah pernah rasa. Lepas tu Nabi SAW umpama pula orang yang munafik. Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Dan diumpamakan orang yang munafik membaca Al-Quran seperti buah raihanah, iaitu buah baunya sangat bau enak, tetapi bila kita makan pahit. Makan pahit. Saya dah tengok dah buah raihanah ni, dia macam buah temikai tapi dia berbulu di luar. Saya tengoklah, saya tulis dalam bahasa Arab, raihanah, dia mesti macam buah temikai tapi tengok tak, temikai dalam dia tu bukan warna merah. Nabi umpamakan orang yang munafik ni seperti makan buah apa? Buah raihanah. Orang munafik yang baca Quran, dia diumpama seperti buah raihanah, yang mana bau dia sedap tetapi tidak, bila makan dia rasa apa? Dia rasa pahit. Dan diumpamakan lagi wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan diumpamakan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah. Baginya tidak ada bau dan rasanya pahit. Jadi ada 4 benda tuan-tuan yang kita boleh ambil pada malam ini. Kita berusaha, mungkin pada hari ini itulah orang kata nak tunggu kita ikhlas, pakai tak semayang lah. Jadi kita semayang sampai ikhlas. Sama juga macam Quran, kita baca Quran sampai kita, bukan nanti orang kata apa, itulah sama macam orang semayang tu jangan sampai ikhlas baru nak semayang. Banyak benda, banyak waktu yang kita nak kena qada. Jadi kita semayang sehingga ikhlas, yang mana Imam Ghazali ngajak kita. Itulah, mudah-mudahan pada malam ini kita melahirkan yang mana masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Quran masalul utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Kita ni seperti buah utrujah yang mana bau dia pun sedap, rasa dia pun sedap. Mudah-mudahan kita digolongkan dengan golongan ni, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Takat tu dulu kot perkongsian saya pada malam ini. Boleh serah balik kepada pengurusi program, insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Haji Mazlan bin Wancik yang telah bersama-sama kita tadi sebagai guru kita dalam baca Al-Quran hari ini, iaitu surah Ali Imran ayat 10 sampai 22, dan seterusnya memberikan tazkirah kepada kita yang berkaitan kelebihan kita belajar membaca Al-Quran dan
dan kelebihan bagi orang yang beramal dengan Al-Quran, insya-Allah. Alhamdulillah, Ustaz pun telah memperkenalkan diri sedikit sebanyak, merupakan guru Al-Quran seperti mana rakan Ustaz semalam, Ustaz Muhammad Ishak di Ismail. Ustaz Ishak kata dia kenal Ustaz. Cikgu nama. Betul, saya pun kenal. Kawan-kawan. Dia kenal. Jadi dia juga merupakan guru Al-Quran selain daripada jadi imam masjid daerah Balik Pulau. Saya silap tu dia. Dia under pejabat agama juga kan Ustaz? Ya, betul. Nama Ustaz sebagai kaki tangan pejabat agama juga. Betul. Ibu masjid daerah. Okey. Jadi tak banyak yang saya kenal, cuma saya tahu Ustaz ada cerita, Ustaz tinggal di Bagan Boya, Cangkat Gunung Tebal, asal daripada keluarga semua memang asal daripada Cangkat Gunung Tebal. Bila kata kerja kat Balik Pulau ni, Ustaz berulang tiap-tiap hari ke? Saya duduk quarters di belakang Gleneagle GMC. Saya Jadi berulang balik lah. ujung minggu ya lah balik ke sini. Ujung minggu baru saya balik rumah mak. Okey. Lain-lain saya tak tahu mengenai Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sedikit kot macam mana boleh terlepas ke pejabat ke masjid, boleh jadi imam masjid ni. Latar belakang Ustaz macam mana, pengajian Ustaz dan sebagainya. Ustaz daripada boleh cerita sedikit kot, taruh sikit supaya nanti nak buka motivasi untuk mereka bertanya. InsyaAllah, silakan Ustaz. Bolehlah sekadar perkongsian tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada guru saya pun tak tahu, tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya Mazlan Wan Cik, saya ni tuk belah mak saya tinggal di Cangkat Nimbun Tubai dan saya tinggal di Cangkat Dain. Asal jauh tak dengan Taman Jawijaya tu? Dekat sangat. Saya duduk kat situ. Kalau apa, itulah saya ni kira orang kata belajar mula-mula di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakar. Lepas tu terus pengajian saya di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Said Syekh Barakah. Lepas tu bila tingkatan 4 tu saya terus sambung belajar lagi lah di Sekolah Menengah Agama Al-Masriyah Bukit Mertajam sehingga STAM, dan saya teruskan lagi mengambil diploma tahfiz dan qiraat di Kuliah Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang. Lepas tu saya meneruskan pengajian saya dalam Ijazah Usuluddin Tafsirul Hadis di IAIN Medan, Indonesia. Lepas tu saya dalam masa sama dalam proses saya duk belajar dan praktikal tu, saya ditawarkan untuk menjadi imam jemputan lah di Masjid Negeri Pulau Pinang. Lepas tu saya terus diserahkan jadi penjawat awam lah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Kemudian saya bertugas dari 2015 sehingga 2021 bulan 5 baru-baru ni di bahagian pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Lepas tu ditukar ke Masjid Daerah Barat Daya sehingga kini. Macam itulah orang kata pasal galur proses kehidupan saya di sinilah. Macam itulah. Ustaz kata tadi sekolah di Barat Bah, tahun berapa tu? Saya tahun, tak ingat dah, 2000 saya masuk Al-Masriyah 2006. Sebelum 2006 lah. Ya, 2001 saya. Ya, Rodiah. Mudah lagi lah kalau macam tu Ustaz ni, mudah. Pasal ada juga cikgu-cikgu bekas cikgu Barat Bah. Saya sendiri pun Barat Bah juga. Masuk 2 kali Barat Bah. Lepas tu cikgu Fatimah Hamid ni pun cikgu Barat Bah juga. Tapi tak sempat lah Ustaz pasal Ustaz muda lagi. Ya. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah berkenalan sedikit sebanyak dengan Ustaz. Jadi saya nak buka lah kepada tuan-tuan, mungkin nak berinteraksi. Kita tahu Ustaz adalah imam utama. Ustaz imam utama Masjid Daerah Balik Pulau kan? Imam utama.
timbalan utama. Jadi adalah imam masjid daerah Kuala Pulau. Jadi selain daripada itu, pengalaman Ustaz kerja dengan Jabatan Agama Islam di Pulau Pinang dan sebagainya, dan apa yang Ustaz sampaikan tadi sebagai guru Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak berinteraksi, nak bersembang, silakan tuan-tuan. Ada apa-apa yang nak dibincangkan, silakan. Haji Nordin ada apa-apa? Nordin Makno ada apa-apa nak? Haji Bukhari. Kita tanya orang yang selalu Haji bertanya ni. Tak nak terus. Tak nak. Hari ni ada apa Haji Bukhari? Okey, Cikgu Bukhari. Okey, jazakallah Ustaz, insya-Allah. Kenal Cikgu Bukhari. Kalau cikgu kena yang kena. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ni apa? Makcik nak tanya, mak Ustaz nama apa? Hasmah binti Hashim. La ilallah. Orang cangkak kan? Ya, betul. Oh, ya, terima kasih. Nama kenal ke? Kenal kawan. Adik Asma tu nama Rokiah kan? Ya, betul. Masih ada lagi di Sungai Petani. Tahu. Terima kasih Ustaz. Tunggu dia program dia dapat memperkenalkan. Okey, satu perkongsian tuan-tuan dan perempuan berkenaan. Ya, Ustaz. Boleh kan saya nak kongsi sedikit? Boleh lagi. Masa ada lagi. Masa silakan. Kalau kata tuan-tuan perempuan yang sudi dengar lah. Berkenaan seorang guru Al-Quran yang mana dia selalu membaca Al-Quran dan dia melahirkan beberapa hafiz-hafiz Al-Quran. Di balik pulau lah. Di kawasan saya duk kerja lah ni. Saya duk kenal lah kawan-kawan belah-belah sana. Ada seorang ustaz tu, dia bukan warga negara Malaysia. Tetapi dia yang orang kata apa yang membuka Mak Tafiz tu di balik pulau tu. Lepas tu selepas 15 tahun dia meninggal. Dia meninggal. Jadi mereka pun buat keputusan untuk mengebumikan arwah ustaz tu yang luar negara tu di belakang Mak Tafiz mereka. Kan? Lalu orang ramai duk tengok kan. Jadi mereka buat laporan lah kepada pejabat agama. Jadi pejabat agama panjangkan perkara ini kepada Jabatan Mufti. Jadi Jabatan Mufti mengeluarkan hukum untuk mengarahkan pihak pentadbiran sekolah tersebut untuk mengubahkan jasad arwah ustaz tu, dia merupakan pengetua di sekolah tu, di tanah perkuburan berpusat di daerah barat daya iaitu balik pulau Sungai Rusa. Lepas 2 tahun, kira orang kata pihak sekolah ni mereka lawan lah, kata kami tak mau, kami nak juga pihak Jabatan Mufti untuk mengekalkan jasad arwah ataupun di dalam di belakang sekolah mereka. Sebab ustaz ni lah yang mengasaskan sekolah tahfiz tersebut. Jadi apabila Majlis Fatwa mengeluarkan hukum untuk mengarahkan, untuk mindah, mereka kena ikut lah. Jadi pada proses pemindahan orang kata jasad tu, masih ada lagi jasad. Ingatnya tuan-tuan, selama 4 tahun, tak silap saya, 4 tahun dah lepas jasad tu dikebumikan, dikeluarkan untuk dipindahkan, masih lagi ada jasad tuan-tuan. Itu orang yang berbakti, orang yang selalu membaca Al-Quran. Saya dapatlah orang kata cerita-cerita daripada guru-guru sana kan. Kata guru ni tiap bulan Ramadan dia tak akan mendengar hafazan, pelajaran hafazan pelajar-pelajar dia akan memfokuskan untuk membaca Al-Quran tiap-tiap hari. Dia kira orang kata buka puasa, lepas tu dia baca Quran, lepas tu tarawih dia baca Quran, lepas tu tahajud dia baca Quran. Itu bulan puasa. Di bulan puasa. Kalau bulan tak puasa tu lagilah. Masya-Allah. Kira orang kata depan mata tengok, masya-Allah, masih lagi jasad. Saya tengok, Allahu Akbar. Itulah orang kata Allah Taala tunjuk di dunia lagi orang yang bersama dengan Al-Quran. Itu yang Nabi kata ma'as safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan
kita digolongkan dengan golongan tersebut, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Itulah sekadar perkongsian saya pada malam ini. Tadi nak kongsi dah tapi dah tertutup awal, lepas tu saya nak kongsi balik dah. Siapa tak ada siapa tanya, kita cerita. Ini adalah kisah benar, bukan saya tipu. Kalau tak percaya, tuan-tuan boleh pergi tanya-tanya tengok orang sana. Memang sungguh tuan-tuan dan puan. Masa proses pemindahan tu, pihak berkuasa adalah polis, apa nama, Jabatan Kesihatan Daerah, semua turun. Mereka pun tengok muka ni, kayak orang tak pecah peluh lah. Terkejut. Orang kata, ini merupakan motivasi kita tuan-tuan. Dengan kisah ni menjadi motivasi kepada kita untuk mempelajari, untuk membaca dengan lebih baik, dapat memahami Al-Quran, insya-Allah. Sama-sama kita doakan untuk kita jadi golongan macam tu, insya-Allah. Okey, setakat tu dulu Cikgu Abdul Rahim. Silakan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Siapa-siapa yang nak bersembang, nak berinteraksi, silakan. Ada? Saudara Rizal kita, Cik Rizal kita. Ada apa-apa Rizal? Tak ada. Nak tanya Datuk Ibrahim lah. Datuk Ibrahim. Boleh respon sikit Datuk Ibrahim? Datuk Ibrahim adalah penasihat surau kami, Ustaz. InsyaAllah. Tak ada nampaknya. Datuk Ibrahim. Saya ni ada di Shah Alam. Ya. Tak apa, di sana pun tak apa. Yang penting bersama. Mungkin esok atau esok petang insyaAllah balik ke Pulau Pinang lah. Dan ada kesempatan lah sambil jaga cucu ni, aku mengikuti program ni insyaAllah. Datuk ada apa-apa? Datuk ada apa-apa respon untuk Ustaz? Ustaz apa mazlan kita? Setakat ni saya tak ada maklumat lah, sebab yang saya tahu tu ada seorang pegawai yang berkahwin dengan apa tu rakyat Kemboja daripada anak murid Ustaz Fahmi lah, yang kita kenal lah. Dengar. Ustaz Nizam kan? Ya, isteri dia orang Kemboja kan. Ya, betul. Kawan lah tu. Kenduri dia tu saya pergi di Kemboja. Oh. Kebetulan lah pakai haji. Ya. Benar sangat Ustaz Nizam. Dia kahwin dengan orang Kemboja. Tiap-tiap tu dia buat satu program rombongan ke Kemboja. Alhamdulillah tu kan. Yang itulah, lain-lain tu saya dulu saya jaga sekolah kan. Jadi ada sedikit maklumat tentang apa tu Barat Daya ni. Ya. Saya pun baru saja, beberapa bulan baru tentu. Ya. Saya 2012 Ustaz, dah lama dah. Ya. Ustaz, yang Ustaz kata tadi apa yang buka apa sekolah tahfiz tu yang dikebumikan dekat belakang pondok apa pusat tahfiz apa tu, dia berasal daripada mana Ustaz? Nama dia apa? Dia tu saya sebut nama lah, Ustaz Mustafa nama dia. Dia ni orang bukan orang Mas'udi. Dia daripada mana? Tak tahu. Nigeria. Oh, Nigeria lah. Dia kahwin dengan orang Malaysia. Oh. Dia kahwin dengan orang Malaysia, lepas tu dia buka tahfiz tu. Dia kata jadi model lah. Alhamdulillah lah banyak budak-budak lahir daripada tangan dia yang hafal 30 juzuk. Apa nama madrasah tu? Miftahul Irfan. Miftahul Irfan. Sungai Pinang. Dia duduk kat Sungai Pinang hujung. Kalau ada rezeki besok singgah melawat lah. Boleh insya-Allah. Ustaz. Ya. Pak Cik Wacik tu ada lagi tak ayah Ustaz? Masih ada lagi. Ni cikgu Hadi ni, isteri dia orang Cangkat. Orang Cangkat ni ayah tu sepupu pak mentua saya. Ya cikgu, babang ni Baiklah. ni. Alhamdulillah. Ingat ayah. Salam. Cikgu Kalsum. Pengusaha cikgu Kalsum. Isteri saya. Cikgu saya tu. Oh. Cikgu merangkap
adik-beradik. Ah, Kita jumpa Kami di sekarang sini. dah berhijrah ke Taiping, tak kurang maklumat di sana. Ya ke? Oh, sekarang ada di Taiping kan cikgu? Taiping. Ya. Ni Haji Rahim, ayah ustaz ni pengusaha sayur terkenal dekat Daeng. Oh, Masih tanam sayur lagi ya? Masih lagi. Alhamdulillah. Cikgu Adi, tak kenal lah Cikgu Adi. Nampak Ya. kepiah lah. Tak nampak muka. Tak nak buat apa. Tinggi muka. Hari itulah jumpa di Sungai Kulim. Kenduri Sepak tau. Di Kulim Ya, ada kenduri tu. Ayah sihat lah. Alhamdulillah sihat. Mak pun sihat. Ah. Alhamdulillah. Ni. Terima kasih Ustaz. Okey, ya. Okey, salam. Ya, Baik. Kat sini jumpa adik-adik. Jumpa adik-beradik melalui Google Meet. Okey tuan-tuan dan puan, rasanya program kita dah Ustaz, sikit lagi ada lagi tu. ada orang tu. Ada. Ni pengalaman Ustaz lah, satu-satu yang boleh kita ambil iktibar daripada masa belajar dekat IAN tu. Boleh kita satu dua kunci Ustaz. Tak ada apa kot. Ada apa kan? Haji Bahri tanya apa ni? Tak, ni pengalaman Ustaz belajar dengan IAN tu. Oh. Di, Ya, mungkin ya. ada. Kami Ah, dia ya. berkampus di Pulau Pinang. Jadi pensyarah dia turun tiap-tiap minggu. Kira dia turun ke berkampus di kitab lah untuk pensyarah tu dosen dia akan turun. Jadi dia akan mengajak kami selama orang kata apa 2 tahun setengah. Lepas tu wisuda lah orang kata apa konvo. Graduate lah tu, graduan. Graduate. Wisuda dia istilahkan wisuda dalam bahasa Indonesia lah kan. Indonesia. Ya. Ya. Jadi kampus di Pulau Pinang lah, bukan di... Ya betul tu. Itulah. Alhamdulillah lah. Tapi dah kerja, dah berkeluarga. Rasa macam itulah. Ada rasa niat nak sambung lagi tapi yang kata itulah. InsyaAllah buat InsyaAllah. sambilan. InsyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan, rasanya cukup dah kot kita bagi ruang untuk berinteraksi. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz yang sudah sudi berkongsi dengan kita pada malam ni. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan akan menjadikan jalan yang baik Ustaz. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, suka saya maklumkan sini untuk program kita besok, iaitu siri yang ke-26 pada hari Selasa 7 bulan September. Tetamu kita ataupun guru yang kita jumpa pada malam esok adalah Ustaz Rijaluddin bin Haji Yahya, iaitu pensyarah daripada Institut Perguruan Guru Pulau Pinang yang akan bersama kita insya-Allah. Mungkin tuan-tuan kenal, jadi harap tuan-tuan dapat istiqamah terus untuk menyertai program ni sehinggalah kita tercapai hasrat kita untuk mengadakannya setiap hari selama 10 bulan turut-turut supaya dapat kita khatam Al-Quran bersama. Kerana kalau 2 hari, 1 hari 2 muka surat, memang kita perlukan sebanyak 301 siri insya-Allah. Jadi kita harap kita dapat melaksanakannya dengan dengan ketabahan, kesabaran, dengan Allah bagi jalan kepada kita supaya kita dapat melaksanakan program tu. Jadi untuk penutup kita nak silakan Ustaz untuk bacakan doa untuk kita sama-sama supaya kita selamat dan terhindar daripada wabak yang melanda sekarang, supaya kita semua negara kita ataupun dunia kita pulih daripada COVID ni, dan supaya kita semua sihat walafiat dan dapat kembali seperti biasa, dapat pergi ke masjid, melakukan amal ibadah yang seperti mana yang kita rindukan. Seterusnya supaya yang mana sakit semua kembali pulih insya-Allah, dan supaya kita dapat istiqamah mengikuti program ni dan semoga kita dapat khatam Al-Quran insya-Allah. Silakan Ustaz untuk doa untuk kami aminkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا واجبر كسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan semua dan juga khususnya kepada Ustaz yang sudi bersama kita pada malam ni. Jadi setakat ini saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz. Cikgu Rahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.